Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini cikgu akan sambung tajuk 7 di bawah bidang komunikasi visual. Tajuknya seni reka grafik, infografik. Jadi sila rujuk buku teks masing-masing, muka surat 170. Okey. Kita tengok dia punya, sebelum kita pergi standard kandungan lah, sebut saja infografik. Ada tak pelajar yang tak faham maksud infografik ni? Okey. Infografik ni adalah gabungan perkataan, informasi dan juga grafik. Maksudnya infografik ni bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat tentang sesuatu lah. Kalau tengok sekarang ni pelbagai maklumat disalurkan dalam bentuk infografik. Okey. Walaupun informasi dapat disampaikan melalui penulisan teks, tapi untuk memudahkan orang untuk menerima maklumat tersebut, maka diringkaskan supaya orang lagi jelas, mudah faham menggunakan dalam bentuk infografik lah. Okey. Jadi kalau sebelum ni, masa tingkatan 4, tingkatan 3, kita dah belajar tentang banyak tajuk lah. Contohnya dah belajar mengenai logo, simbol, typografi. Itu semua adalah aplikasi untuk menghasilkan infografik itu sendiri. Maksudnya infografik ini adalah susulan daripada apa yang kita pelajari sebelum ni. Kita pelajari ilustrasi, seni foto, gabungan tajuk-tajuk tu, elemen-elemen itu kita boleh hasilkan infografik. Okey. Kita tengok standard kandungan untuk tajuk 7 ni. Okey, dia ada 4 macam biasa. Dia akan ada bermula dengan persepsi, eksplorasi, apresiasi dan last sekali ekspresi dan juga last apresiasi. Okey, kita tengok yang pertama 7.1, pemahaman terhadap infografik. Yang ni lebih kepada pemahaman pelajar lah mengenai tajuk-tajuk di bawah, subtopik di bawah tajuk infografik ni. Okey, 7.2, eksplorasi dan aplikasi rekaan infografik bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni reka grafik, lebih kepada kajian. Okey, 7.3, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam pencernaan tugas. Okey, dan last sekali penghayatan terhadap hasil produk seni reka grafik dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Okey, kita masuk yang pertama, 7.1. Okey, standard pembelajaran. Di akhir bahagian ni, murid dapat menjelaskan infografik dari segi definisi. Awak akan jelas apa itu maksud infografik, prinsip dan elemen, fungsi dan juga penjanaan idea. Ada 4 perkara kat situ. Okey, kita terus pada definisi. Okey, infografik digunakan secara meluas dalam penyampaian maklumat melalui media cetak. Benda yang dicetak lah. Okey, benda yang nampak. Seperti peta, surat khabar, majalah, poster, papan tanda arah, pembungkusan makanan, laporan, buku manual dan buku teks. Buku teks pun termasuk dalam infografik. Okey. Selain itu, infografik juga digunakan dalam warta berita dan sukan, video muzik, animasi serta video interaktif. Contoh kalau dalam berita kita tengok keadaan kaji cuaca punya maklumat kan, negeri ni hujan, negeri sana panas, itu semua melibatkan penggunaan infografik. Ataupun sekarang ni dari segi kes-kes COVID, peratusan, dari segi graf, itu semua termasuk di bawah infografik. Okey, selain itu permainan digital dan aplikasi digital seperti GPS, Google Map, Waze, itu semua di bawah infografik. Memudahkanlah memberi maklumat. Kita nak ke mana-mana, kita boleh Waze sahaja tempat tu, terus kita sampai. Itu tujuan infografik, menyampaikan maklumat dan memudahkan masyarakat.
Okey. Kita tengok definisi. Cikgu dah sebut tadi gabungan dua perkataan iaitu informasi dan juga grafik diringkaskan menjadi infografik. Okey. Ia adalah proses mereka bentuk informasi supaya dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Okey, representasi visual terhadap maklumat dan data. Dia senanglah. Contohnya kalau kata kita nak buat analisa apa-apa, kita buat dalam bentuk penulisan. Orang nak tengok pun bosan nak baca ke ataupun tak faham ke. Tapi kalau kita apply dalam bentuk infografik, ia lagi senang difahami. Okey Okey, biasanya kalau data analisa tu semua kita terjemahkan dalam bentuk graf lah. Okey, graf Okey. Seterusnya, fungsi infografik. Yang pertama, membantu pembaca mendapatkan maklumat daripada data yang kompleks dan cepat serta menyeluruh. Pembaca juga dapat membuat analisis berdasarkan pola atau corak dan trend daripada hasil rekaan visual tersebut. Okey, contoh, cikgu dah bagi contoh ni tadi. Pembaca berita dapat menerangkan data dan maklumat tentang ramalan cuaca dengan lebih mudah dan menarik melalui paparan infografik. Sesetengah tu kita tengok dalam berita tu dia ada skrin besar kat belakang tu peta negara kan. Terus dia bergerak. Jadi kita jelas kat situ. Kita jelas kat mana yang hujan, kat mana yang mendung. Jadi itu dia punya fungsi untuk infografik lah. Okey. Juga memudahkan perjalanan pelancong dengan bantuan peta infografik pada sekeping risalah. Kalau kita ke mana-mana, kita mesti ambil dia punya risalah lah ataupun kita panggil pamphlet. Jadi kita tahu restoran ni dekat mana, kat tempat tu apa yang famous. Jadi kita boleh bergantung pada risalah untuk dapatkan maklumat tentang tempat yang kita pergi tu. Okey, jelas Itu fungsi dia. Okey, definisi dan juga fungsi Okey. Untuk menghasilkan infografik, dalam seni reka infografik ni, tentulah memang akan ada elemen dan prinsip dia. Kalau tengok dekat slide cikgu tu, ada 6 elemen dan juga 5 prinsip. Jadi kita tengoklah satu persatu. Kita tengok satu persatu. Tujuan elemen dan prinsip ni sebenarnya supaya hasil rekaan kita tu kemas dan juga menarik lah, terbaik. Sebab tu perlu apply semua elemen dan prinsip yang disenaraikan. Kita kena ambil kira. Kena alert lah. Okay, kita pergi kepada elemen visual infografik terlebih dahulu. Ada 6 tadi. Okey, yang pertama adalah typography. Typography ni apa? Typography ni merujuk kepada jenis muka type, jenis tulisan tu. Okey, termasuk nombor dan juga simbol. Okey, benda ni perlu untuk kita sampaikan maklumat dengan lebih jelas lah. Okey, biasanya perkataan-perkataan ni jangan guna perkataan yang berkerawang lah. Biasanya muka type yang kita guna adalah yang biasa, yang standard punya sebab senang untuk dibaca. Okey Itu typography. Ingat orang sebut typography. Typography adalah jenis tulisan tersebutlah, tulisan, nombor dan simbol. Okey, ilustrasi. Ilustrasi ni merujuk kepada gambar lah. Okey, elemen ini sering digunakan dalam mereka bentuk. Memang biasanya kombinasi lah, dari kombinasi typography dan juga ilustrasi menghasilkan infografik yang menarik. Okey, kepelbagaian medium dan teknik ilustrasi tidak terbatas, bergantung kepada kreativiti dan kemahiran pereka grafik. Biasanya ilustrasi yang kita guna tu bersesuaian dengan apa maklumat yang kita nak sampaikan. Okey, seterusnya graf dan carta. Yang ni kalau melibatkan data-data lah, yang data ataupun analisis, kita buat jumlah contoh, jumlah penganggur ke dekat
Malaysia ni berapa. So kita ada dia punya data. Jadi untuk terjemahkan data tu kita buat dalam bentuk graf supaya orang senang nak baca dan lebih jelas. Okey. Biasanya kalau tengok sini tulis elemen ini digunakan untuk menyampaikan maklumat yang sukar dilihat melalui penggunaan teks atau nombor seperti pola, skala hubungan, kekerapan ataupun trend. Itu antara situasi yang bersesuaian untuk kita gunakan graf dan juga carta lah. Okey, seterusnya yang keempat kita ada warna. Okey, warna ni penting sebab kita tahu penggunaan warna ni sendiri boleh menarik minat. Kadang-kadang kalau ada kita jumpa risalah ataupun pamphlet ataupun banner yang suram je. Jarang Biasanya kalau benda-benda yang untuk sampaikan maklumat ataupun maklumat ataupun nasihat ke apa ke, poster ke, biasanya dia menggunakan warna-warna yang menarik, warna kontra lah biasanya. Okey, kalau tengok dia punya penerangan situ, elemen warna digunakan untuk menimbulkan suasana, membuat perbandingan, pengelasan dan juga penegasan, sesuai menjadikan rekaan lebih harmoni dan memudahkan informasi disampaikan. Kita nak tunjuk perbezaan ke kan? Warna tu boleh membezakan lah antara satu maklumat dengan maklumat yang lain. Okey, seterusnya fotografi. Yang kelima, fotografi. Okey, elemen foto dalam infografik boleh menjadikan rekaan tersebut lebih unik. Gambarlah fotografi ni. Konsep dan style visual persembahan yang digunakan akan lebih realistik. Selain daripada kita guna ilustrasi, kita juga gunakan fotografi lah, gambar yang sebenar. Jadi nanti kita punya infografi tu lebih menarik dan lebih orang kata kemas dan real lah. Okey realistik. Okey, seterusnya yang last sekali elemen visual infografi yang terakhir ialah simbol dan ikon. Okey. Ini adalah rekaan ilustrasi yang ringkas lah supaya mudah difahami dan ringkas. Simbol dan ikon sering digunakan untuk mewakili data atau maklumat yang dibahagikan mengikut klasifikasi dan membawa maksud tertentu. Kalau contoh kat situ, ukuran, fabrik, pin, dia ada simbol-simbol simbol-simbol yang dinyatakan dekat situlah. Okey jadi itu 6 elemen dalam menghasilkan infografik Okey, kita terus kepada prinsip visual infografik pula. Kat situ ada 5. Tengok muka surat 176 Okey. Ada 5 elemen. Yang pertama ialah data dan statistik. Okey, data dan statistik. Bergantung kepada apa yang kita nak, maklumat yang kita nak sampaikan lah. Kalau kata maklumat tersebut tidak melibatkan data ataupun maksudnya yang umum sahaja, so kita tak perlulah. Sebab elemen ni kita tak semestinya guna semualah. Okey Okey, tengok pada data dan statistik. Maklumat yang disampaikan menggunakan infografik biasanya mempunyai data dan statistik biasanya. Maklumat ini merupakan sampel atau fakta kualitatif ataupun kuantitatif yang dianalisis, diinterpretasi dan disampaikan dengan cara paling mudah untuk difahami. Contoh kalau kata berkenaan dengan kemalangan kekerapan kemalangan berlaku di sesuatu tempat. Jadi ada data, kita perlukan terjemahkan dalam bentuk visual graf lah, carta dan graf. Yang kedua, hierarki dan flow. Kita tahu sebuah hierarki ni maksudnya ada susunan lah. Ada susunan Okey. Memastikan susunan keutamaan maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Biasanya kalau yang di tengah-tengah tu, yang besar tu adalah maklumat yang paling utama kita nak sampaikan lah. Kena ada hierarki ataupun yang paling atas. Okey. Prinsip ini membantu mereka untuk merancang
menyusun kedudukan maklumat dan data agar pembaca dapat informasi dengan lancar serta berkesan. Kena ikut susunan lah. Jadi kita yang reka, kita kena susun. Kita kena susun Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, kita sambung untuk prinsip visual infografik yang ketiga, iaitu style dan visual, iaitu gaya gambar tersebut Okey, prinsip style dan visual digunakan untuk menentukan keseragaman setiap elemen visual. Prinsip ini memastikan penampilan visual dalam sesuatu rekaan infografik tu mencapai keharmonian bagi kesemua elemen yang digunakan lah. Okey, maksudnya biar cantik lah, tidaklah kata berterabur ke apa, dia kena ada style dia. Okey, biar kita punya hasil tu tersusun dan kemas lah. Okey, yang keempat, prinsip yang keempat ialah format dan size. Yang ni penting juga sebab kita kena pastikan maklumat apa yang kita nak sampaikan dan bersesuaian dengan apa yang kita nak hasilkan lah. Contohnya kalau kata kita nak hasilkan secara manual, banner yang kecil, banting yang kecil, jadi maklumat tu kena dari segi saiz tu kena kecil lah. Maksudnya tak boleh banyak, tak boleh berat sangat sebab kalau terlampau banyak dia jadi crowded. Jadi maklumat yang kita nak sampaikan tu tak tercapai, tak tersampai kepada pengguna. Okey, jadi kalau tengok huraian kat situ, menentukan ruang dan paparan susun atur serta jumlah informasi yang boleh disampaikan dalam sesuatu rekaan. Okey, maksudnya kalau kita guna digital mungkin tiada masalah lah, sebab kalau digital dia maksudnya benda tu bergerak, jadi boleh secara berulang-ulang. Tapi kalau ada bentuk manual, dalam bentuk banner ataupun poster, kita kena hadkan Okey, kalau tengok situ saiz merujuk kepada standard pengukuran. Misalnya ada saiz A4, jadi kita tentukanlah hasil kita tu kita nak hasilkan dalam saiz apa. Kalau kata banner ataupun yang besar, contoh kalau kata kita nak hasilkan billboard besar, okey, mungkin maklumat yang kita tu boleh banyak sikit lah, dan dari segi saiz visual pun boleh dibesarkan Okey, itu untuk format dan saiz. Seterusnya, yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah naratif ataupun penceritaan. Okey, yang ni lebih kepada susunan lah, penetapan konsep dan juga tema. Kalau tengok kat situ, dia punya penerangan perlu memastikan setiap rekaan elemen visual mampu menzahirkan maklumat kepada satu bentuk penceritaan yang jelas dan menarik lah. Maksudnya ada susunan, sebab tu perlukan hierarki tadi, lepas tu perlu ada penceritaan dia. Maksudnya apa yang utama nak disampaikan perlu di-highlightkan pada rekaan kita. Okey, itu prinsip visual infografik. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis graf dan carta. Sebab kebiasaannya rekaan infografik kebanyakannya melibatkan penggunaan graf dan carta. Jadi graf dan carta ni biasanya kita terjemahkan data ataupun analisa sesuatu apa yang kita kaji lah, maklumat yang kita dapatan daripada kajian yang kita buat Jadi graf dan carta ni digunakan untuk menyampaikan data yang bernombor lah. Yang maksudnya dalam bentuk nombor kita visualkan supaya pengguna ataupun masyarakat senang nak dapatkan maklumat tersebut lah, senang nak baca. Okey, biasanya dia menunjukkan hubungan, pola atau corak data yang sukar diterangkan dalam bentuk teks. Okey, pereka grafik mampu mengolah informasi dalam bentuk graf dan carta yang bersesuaian.
Carta dan graf pun kita perlu pilih yang sesuai. Kalau nak buat perbandingan, kita tak boleh guna carta pie. Biasanya kita akan guna carta graf bar ataupun graf garisan lah. Okey, kena sesuai lah, tengok pada apa yang maklumat yang kita nak sampaikan. Jadi kena bersesuaian. Okey Okey, ada juga kat situ selain graf-graf tu dia ada carta alih, dia ada graf siri masa. Siri masa ni melibatkan biasanya progres sesuatu benda lah. Okey. Seterusnya, yang terakhir untuk persepsi, iaitu penchanaan idea infografik. Okey, maksud kat sini adalah macam mana kita boleh nak hasilkan kita punya rekaan tadi, dia perlu melalui perkembangan idea. Okey, perkembangan idea bermula dengan lakaran awal. Kalau tengok dekat sini dia ada 3 Dia ada 3 step, iaitu yang pertama dia ada lakaran kenik, dia panggil kecil-kecil. Sketches yang kecil-kecil, okay? Thumbnail sketches. Maksudnya kita akan masukkan apa ni simbol-simbol ataupun ikon yang sesuai berdasarkan tema yang ataupun konsep yang kita nak hasilkan lah. Okay. Lepas tu dah buat lakaran kenik, kita terus kepada lakaran kasar. Lakaran kasar ni maksudnya kita pilih salah satu daripada yang thumbnail sketches tadi. Kita cuba hasilkan lakaran kasar lah untuk yang itu sahaja. Kita fokus pada yang tu dah. Okay, kita tengok contoh tu pun dia ambil yang aiskrim kan. Jadi dia buat secara kasar lah. Dia letak kat mana persen nak letak. Lepas tu dia dia punya pembahagian tu, hierarki dia ada pembahagian. Lepas dah buat lakaran kasar. Yang terakhir kita buat lakaran ataupun lukisan komprehensif. Yang ni dah lengkap lah berserta dengan warna, ada penunjuk, ada dia punya persen-persen, semua dah lengkap. Ini lukisan komprehensif. Okey, jadi selesai untuk persepsi seni. Jadi kalau kita rujuk balik kita punya standard pembelajaran, kita dah capai lah. Okey, maksudnya awak dah faham mengenai infografik dari aspek yang pertama tadi cikgu cerita pasal definisi dan juga fungsi. Okey, lepas tu awak tahu tentang elemen infografik dan juga awak tahu prinsip visual infografik. Ada 5 Tadi elemen ada 6, prinsip kita ada 5. Lepas tu awak tahu jenis-jenis graf yang ada dan juga carta. Dan last sekali kita tahu ada 3 proses penchanaan idea. Okey, cikgu harap jelas Okey, seterusnya kita pergi kepada eksplorasi. Okey, kalau tengok dia punya standard pembelajaran, meneroka hasil rekaan infografik melalui pelbagai media dan teknik secara kreatif. Okey, maksudnya ni mengeksplor, awak membuat kajian lah. Okey, kalau tengok kat situ, biasanya proses ni penting untuk kita hasilkan sesuatu yang terbaik lah, yang terbaik Okey, tujuan dia mengaplikasi kefahaman untuk membuat penerokaan dalam penghasilan rekaan infografik melalui penggunaan pelbagai media dan teknik, mengeksplorasi beberapa jenis graf dan carta bagi menghasilkan karya infografik. Jadi pada bahagian ni kita dah boleh tentukan dah apa dia punya tema, konsep infografik kita. Kita nak hasilkan secara komputer ataupun manual. Jadi kena tentukan Jadi kita tengok muka surat seterusnya. Okey, aktiviti dia ada beberapa aktiviti kat situ Okey, yang pertama round table. Yang ni lebih kepada perbincangan kumpulan lah. Kat sini ada dia sediakan borang grabs ni. Yang ni adalah untuk tentukanlah untuk kita kenal pasti apa elemen-elemen yang perlu ada dalam rekaan kita. Dia ada kat situ, kalau tengok contoh borang tu, dia ada matlamat, peranan, audiens, situasi, produk penyampaian dan juga ciri serta kriteria kejayaan. Okey,
tema untuk aktiviti kat sini berdasarkan buku teks ni lah. Okay. Tema dia masalah obesiti di Malaysia. Yang ni confirm lah, mesti ada data lah, data dan juga analisa. Jadi dia pun isi lah sebab dia dah ada tema, yang diberi. Jadi dia isi borang grabs tu. Kalau tengok yang muka surat 183 tu, yang belah kanan tu, okey, dia dah ada dah, dia dah isi kat situ. Dia punya goal ataupun matlamat dia untuk menyampaikan maklumat berhubung kesihatan dan keburukan obesiti di Malaysia. Maksudnya ini lebih kepada kempen kesedaran lah, supaya kita amalkan gaya hidup yang sihat. Okey, peranan dia kena cari maklumat dan juga statistik yang berkaitan. Kena guna graf dan juga carta lah yang ni. Maksudnya dia bahagikanlah mungkin mengikut jantina, mengikut umur ataupun mengikut negeri, boleh jadi macam tu. Kena cari maklumat. Okay, dia punya audience dia untuk rakyat Malaysia. Sebab dia punya lingkungan, kalau tengok kat situ, di Malaysia. Jadi dia nak sampaikan maklumat ni kepada masyarakat dekat Malaysia lah, kirakan sekolah dan pihak sekolah. Okey, situasi dia meneroka visual bagi data statistik yang sesuai. Jadi dia nak hasilkan dalam bentuk carta. Jadi dia nak cari visual apa yang sesuai, gambar apa yang sesuai. Okey, dia punya produk ataupun persembahan dia, penyampaian, okey, menghasilkan lakaran penjanaan idea bergambar, menghasilkan poster. Dia nak hasilkan poster. Dan last sekali, dia punya ciri dan kriteria kejayaan mestilah menggunakan prinsip dan elemen infografik yang baik. Bila kita apply kedua-dua ni, barulah kita hasilkan rekaan yang terbaik. Okey, aktiviti yang kedua, dah buat kajian dalam bentuk kumpulan. Okey, aktiviti yang kedua, dia mula buat sketches lah, lakaran. Okey. Kalau tengok kat situ, dia menggunakan perisian Adobe Illustrator atau secara manual. Mana-mana pun boleh untuk hasilkan lukisan komprehensif. Tapi yang thumbnail dan juga kasar tu bolehlah pakai komputer. Tapi biasanya kalau thumbnail tu, lakaran kenik tu secara manual lah. Okey. Langkah yang pertama untuk aktiviti 2 ni, dia gunakan data daripada borang grabs yang telah diisi tadilah. Okey, jadi dia cari data graf ataupun carta yang sesuai nak digunakan. Okey. Jadi kalau tengok situ, dia pilih kepada carta bar lah. Okey, graf bar dia guna graf bar. Okey. Muka seterusnya. Okey, dia terus buat jadual daripada borang tadi, dia apply kepada jadual. Dia ada kategori dan juga peratusan. Okay, kategori dia bahagikan kepada lelaki, wanita, masyarakat bandar, luar bandar, berumur, ikut umur, lepas tu berkahwin. Jadi benda-benda ni dia akan data dalam jadual ni dia akan transfer kepada graf bar tadi. Okay, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, okay, secara bergirir membuat lakaran kening. Buat thumbnail sketches tu. Beberapa jenis graf dan carta melalui proses penjanaan idea. Maksudnya dia tak nak hasilkan graf bar secara biasa. Dia nak visualkan graf bar tadi. Jadi dia cuba cari idea lah. Dia hasilkan apa dia. Jadi kalau tengok dekat lakaran dia tu, dia merujuk kepada visual makanan lah. Makanan yang menyebabkan obesiti. Jadi ada maksud lah. Dia tak boleh nak visual gambar yang tak berkenaan. Mesti berkenaan dengan tema dia lah. Kalau tengok situ ada burger, ada ice gas, ada fries kan. Jadi dia buat lakar secara kecil-kecil. Jadi daripada lakaran kenik ni, dia akan pilih salah satu untuk dijadikan sebagai lakaran kasar. Jadi antara banyak ni dipilih. Tengok yang keempat, dipilih lakaran fries. Okay, fries. Jadi dia pun hasilkan secara kasar lah yang fries ni. Apa yang nak dimasukkan dalam dalam visual fries ni. Okay, kalau tengok situ dia ada tajuk dia lah kat tengah-tengah tu. Okay, peratusan bilangan obesiti mengikut kategori di Malaysia. Itu dia punya tajuk dia. Lepas tu dia ada bar.
bar kat situ ada 6, dia bahagi ikut kategori lah. Jadi itu lakaran kasar. Lepas tu daripada lakaran kasar ni dah cukup dah maklumat, dia mula pergi kepada lukisan komprehensif. Kalau dia kata tadi dia nak pakai Adobe Illustrator, guna komputer. Jadi dia pun transfer je lah, hasilkanlah, visualkan dalam Adobe tadi. Pilih bentuk yang sesuai, buat secara kasar dulu lah. Lepas tu masukkan teks, teks yang nak dimasuk, tajuk, kategori tadi. Lepas tu yang ke-8, masukkan warna. Masukkan warna. Dan last sekali, okey, jadi yang ke-9, maka terhasil lah daripada pelarasan warna tadi. Seterusnya akan terhasillah lukisan komprehensif secara digital, di mana rekaan ni mengaplikasikan elemen dan juga prinsip infografik. Sebab tu hasil dia sangat menarik lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ekspresi. Okey, yang ni sama saja tapi lebih kepada penghasilan secara manual. Kalau tengok situ, dia punya standard pembelajaran dia sama je. Menghasilkan rekaan infografik dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif dan inovatif. Jadi, kalau tengok, dia punya ni lebih kurang je lah. Okey, bahan. Lepas tu, isi borang grabs tu. Lepas tu, dia ada thumbnail sketches. Dia ada lakaran kasar, dia punya proses. Tengok proses dia, informasi dan data. Mula-mula sekali buat yang pertama pilih tema kan, tema sama je. Okey, yang kedua dia kumpulkan data lah, informasi dan data. Lepas tu sediakan maklumat tambahan melalui lamang sesawang. Kalau tadi yang digital tadi dia hasilkan kategori, dalam dia sampaikan maklumat dalam bentuk graf kan. Tapi yang ni lebih kepada poster poster, tapi dihasilkan secara manual. Jadi dia sediakan maklumat tambahan lah. Kalau tengok yang ketiga tu, contoh-contoh simbol, ikon, infografik yang sesuai. Lepas tu yang keempat, dia hasilkan lakaran connect. Okay, dia visualkan orang kan, dia visualkan dia masukkan yang graf tadi. Lepas tu dia masukkan juga dari segi pemakanan, sayur, protein kan. Jadi dia masukkan visual-visual yang bersesuaian lah untuk poster poster untuk tema obesity tadi ni. Jadi dia mesti ada, bila poster dia kena ada caption dia lah. Kalau tengok kat situ, dia punya caption pun dia buat perkataan masyarakat sihat negara makmur. Okey, daripada thumbnail dia terus kepada lakaran kasar. Lakaran kasar dia dah letak dah susunan perkataan dekat mana, visualnya kat mana. Kalau tengok kat situ susunan dia, perkataan dekat atas lah, dia punya caption. Lepas kat bawah tu ada kat tengah-tengah ada graf. Lepas tu ada dia visualkan orang yang bersaiz besar. Lepas tu ada juga kat situ maklumat tentang pemakanan dan juga maklumat tentang kurangkan risiko. Macam mana nak kurangkan macam mana nak kurangkan risiko obesity, kena bersukan macam tu. Okey, daripada lakaran kasar ni dia terus kepada penambahbaikan. Dia buat penambahbaikan terhadap ikon, ilustrasi, graf dan carta pada infografik tersebut. Okey, masa ni kena pastikanlah penggunaan dari segi elemen dan juga prinsip visual infografik tu. Okey, dan 8, kumpulkan hasil karya individu, tampal dan murnikan poster infografik untuk hasilkan karya kolaboratif lah. Maksudnya setiap orang hasilkan susunan masing-masing. Lepas tu satukan, pilih yang mana terbaik lah. Mungkin boleh bergabung sebab dia nak hasilkan satu karya yang secara berkumpulan. Okey, dan 9, hasil akhir karya poster terhasil lah. Dia siap frame dah. Kalau tengok yang last sekali tu.
Okay, yang last kali tu dah siap dah dari segi penggunaan warna, susunan, lepas tu di-framekan. Okay, itu untuk ekspresi, menghasilkan poster. Okay, dan yang terakhir adalah apresiasi seni. Okay, ni lebih kepada berkongsi pengalaman lah. Kalau tengok dia punya standard pembelajaran, murid dapat mempamerkan hasil rekaan infografik. Dah siap dah, kita dah buat kajian. Yang pertama tadi eksplorasi. Lepas tu kita dah hasilkan secara digital dan juga secara manual melalui ekspresi. Dan last sekali, apresiasi. Kita nak ceritakanlah. Okay, kita nak ceritakan pengalaman dan juga apa yang kita hasilkan tersebut. Okay, tengok dia punya yang kedua. Menghayati dan menjelaskan hasil rekaan infografik menggunakan bahasa seni visual dan juga pemikiran seni visual. Bahasa-bahasa tu menggunakan bahasa seni lah. Okey. Yang ketiga, menjelaskan pengalaman sendiri dalam rekaan infografik. Semestinya pengalaman tu mungkin puas hatilah sebab kita buat dalam kumpulan, kita buat kajian, kita hasilkan banyak rekaan, lepas tu pilih yang terbaik dan terhasil semestinya rekaan yang terbaik. Okey. Biasanya untuk apresiasi ni awak akan pamerkan kat depan, lepas tu awak akan ceritalah dari segi susunan, dari segi warna, dari segi maklumat ataupun visual-visual yang digunakan, dan juga ceritakan data-data yang telah dapat tu. Okey. Jadi itu sahaja untuk tajuk 7 ni. Cikgu harap semua jelas lah. Okay, sekiranya tak jelas, pelajar boleh rujuk cikgu balik. Okay, jadi kita terus kepada aktiviti untuk pengukuhan. InsyaAllah nak cikgu fikir kalau kita nak buat aktiviti, nak hasilkan infografik ni secara individu lah, sebab kita sekarang PDPR kat rumah kan, jadi secara individu. Tapi untuk hari ni sekadar aktiviti pengukuhan dan juga sebagai nota ringkas awak lah. Jadi cikgu dah lampirkan pada link yang cikgu bagi dalam grup tu. Jadi awak sama ada boleh buat secara nak salin, ataupun boleh kalau ada kemudahan printer boleh print out lah benda tu, lampiran cikgu bagi tu. Jadi selamat belajar. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.